Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Yang dikasihi sahabat-sahabat sekalian dan para penonton, petang ini saya Ustaz Najahan Saleh yang Dipertua Paskawasan Kapar dan juga merangkap timbalan pengurusi Perikatan Nasional untuk bahagian Kapar ingin membuat kegiatan media setelah mana kami di peringkat paskawasan mengadakan mesyuarat dan perbincangan rintitan daripada beberapa kenyataan daripada Adun Selat Kelang. Namun sebab itu ingin saya mengucapkan terima kasih kepada wartawan yang hadir pada petang ini dan juga sahabat-sahabat yang hadir bersama-sama. Salam Ramadan saya ucapkan kepada semua sekali. Hari ini kita puasa ke hari yang ketiga. Ya, mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus istiqamah dengan amalan kita insya-Allah. Sedang penonton dan sahabat-sahabat semua, sedikit latar belakang sebelum saya membacakan kenyataan media pada petang ini. Kenapa kami mengadakan kenyataan media pada petang ini? Yang pertamanya apabila pada 6 Mac yang lepas, hari Rabu, ketika itu saya bersama dengan rakan-rakan ahli Dewan Undangan Negeri berada dalam Dewan Undangan Negeri sebab kami ada persidangan Dewan Undangan Negeri waktu itu. Di tengah hari, kita dah mula menerima kenyataan media daripada Adun Selat Kelang. Adun Selat Kelang sebelah pagi dia hadir. Tapi di sebelah petang dan esoknya hari Khamis, beliau sudah tidak hadir dalam sidang DUN. Dan bila kami membaca tentang pengalihan sokongan Adun Selat Kelang kepada Menteri Besar Selangor yang bertarikh 693, kami mengambil sikap biar dahulu dan tunggu. Sebab ialah kita bulan Ramadan kan, bulan kasih sayang, bulan maghfirah, keampunan, ya. Maka kita biarkan dulu dan kita tunggu. Akan tetapi apabila satu kenyataan media yang dibuat oleh beliau sendiri pada 11 bulan 3 hari Isnin yang lepas, hari ini hari Khamis, dan dalam kenyataan beliau itu ada disebut berulang-ulang, iaitu berkaitan tentang perjanjian bertulis oleh kepimpinan Perikatan Nasional sebelum PRU, yang mana ketika itu saya pun salah seorang daripada anggota Perikatan Nasional Negeri Selangor dan saya memahami apa yang dimaksudkan beliau, dan pada petang ini kita nak menafikan apa yang beliau sebut. Yang mana beliau sebut dalam kenyataan media beliau pada 11 bulan 3 yang lepas, di mana Perikatan Nasional Selangor telah bersetuju dan tanda tangan untuk menamakan pengurusi perikatan, pengurusi perhubungan Perikatan Nasional di peringkat bahagian-bahagian. Dan untuk bahagian Kapar, selama mana kita bincang, kita namakan beliau sebab Datuk Rashid yang merupakan Adun Selat Kelang ini waktu itu beliau sebagai pengurusi Bersatu Negeri. Maka atas dasar itu kita menamakan beliau sebagai pengurusi perhubungan bahagian Kapar untuk Perikatan Nasional di peringkat bahagian dan saya sebagai timbalan. Dan diulang banyak kali dalam mesyuarat Perikatan Nasional di peringkat di Selangor, siapa pun yang dilantik, yang diangkat sebagai pengurusi perhubungan bahagian, ia bukan secara automatik menentukan mereka ini atau parti mereka itu mewakili Perikatan Nasional dalam PRU yang lepas. Ya, contohnya bahagian Kapar, pengurusinya Datuk Rashid daripada Bersatu, maka Bersatulah yang bertanding dalam pilihan raya umum peringkat parlimen yang lepas. Tidak begitu. Akan tetapi tujuan perjanjian bertulis itu hanya untuk melantik pengurusi perhubungan di peringkat bahagian. Faham? Ya, Anis faham ya? Bahagian, ya. Baik.
Manakala untuk menentukan kerusi siapa yang bertanding, itu diserahkan kepada kepimpinan Perikatan Nasional di peringkat pusat untuk menentukan. So tak ada isu sebenarnya. Tapi kalau saudara para penonton melihat semula video wawancara ataupun kegiatan media Adun Selak Kelang, dia ulang dan ulang. Dan dia menyatakan PAS dah mengambil kerusi yang sepatutnya ditandingi oleh wakil Perikatan Nasional daripada bersatu untuk Parlimen Kapar. Maka bagi saya, sebagai YDP PAS Kawasan Kapar dan juga sebagai timbalan pengurusi perhubungan bahagian Kapar, menafikan pada petang ini tentang kenyataan beliau. Ya. Maka atas dasar itu, pada petang ini saya mewakili kepimpinan PAS Kawasan Kapar pada tanggal 3 Ramadan ingin membacakan kenyataan media untuk maklumat awam ataupun maklumat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah tajuk PAS Kapar tegas menyelar tindakan Ahli Dewan Negeri Selat Kelang. PAS Kawasan Kapar ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua umat Islam. Kita semua mengharapkan agar diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar dapat memberikan penumpuan terhadap pelaksanaan segala ibadah sepanjang bulan yang penuh keberkatan ini, insya-Allah. Ini yang pertamanya, sempurna bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan keampunan, bulan berkasih sayang dan bulan ibadah. Selanjutnya, PAS Kawasan Kapar selaku ahli komponen Perikatan Nasional Kapar ingin menyatakan bahawa kami mengambil serius terhadap tindakan Adun Selak Kelang, iaitu Yang Berhormat Datuk Abdul Rashid Ashari, yang mengalihkan sokongan yang diisytiharkan pada 6 Mac 2024 serta terhadap siri kenyataan yang tidak tepat yang dikeluarkan oleh beliau melalui sidang media pada 11 Mac 2024 yang lalu. Yang pertama yang ingin kita tarik perhatian pada petang ini, untuk pengetahuan semua, keputusan dan pemuafakatan yang dicapai di peringkat Perikatan Nasional Selangor yang disebut beliau adalah berkaitan pelantikan pengurusi perhubungan bahagian, termasuklah bagi Perikatan Nasional Kapar yang telah dipersetujui untuk disandang oleh beliau pada ketika itu. Namun, pelantikan tersebut tidaklah menjadi faktor utama ataupun faktor penentu calon parlimen. Pemilihan calon parlimen kemudiannya telah dimuafakatkan bersama di peringkat Perikatan Nasional dan telah diamanahkan kepada calon daripada PAS yang telah membawa panji Perikatan Nasional. Dan saya nak sebut bahawasanya kami Perikatan Nasional di Kapar tidak ada masalah. Yang menimbulkan masalah adalah masalah individu, iaitu Adun Selak Kelang. Maka pihak PAS Kawasan Kapar dengan penuh rasa duka cita menyampaikan kekesalan kami atas pernyataan menyeleweng daripada fakta yang sebenar, berpotensi mencetuskan kekeliruan di kalangan ahli serta penyokong PAS dan Bersatu yang sehingga kini sangat menjunjung tinggi semangat pemufakatan. Ini yang saya sebutkan, kami di Perikatan Nasional di bahagian Kapar tak ada masalah. Cuma yang menimbulkan masalah pada waktu dan ketika ini iaitu seorang saja, Adun Selak Kelang. Kedua, PAS Kawasan Kapar juga menzahirkan rasa duka cita terhadap tindakan Yang Berhormat Datuk Abdul Rashid ini yang bersifat seolah-olah melupakan jerih, perih dan kepayahan serta pengorbanan jentera yang telah bertungkul lumus membantu beliau selama ini, dan ianya tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. Maka sumbangan jentera di bawah jangan dinilai dengan wang ringgit, sebab pastinya tidak boleh disamakan. Beliau sewajarnya bersikap lebih menghargai
yang berdiri teguh menyokong beliau walaupun mereka dan warga Selat Kelang sedia maklum dengan prestasi dan komitmen sebenar Adun Selat Kelang sepanjang tempoh perkhidmatan beliau sehinggalah ke hari ini. Maka nasihat kami, janganlah bersikap habis manis sepah dibuang. Ketiga, PAS umumnya dan PAS kawasan kapar khususnya ingin menyatakan kami amat mempertahankan prinsip permuafakatan dan menghormati mandat rakyat bagi memelihara amanah kepimpinan yang dipertanggungjawabkan kepada wakil-wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat. Maka dengan ini kami mensifatkan tindakan yang diambil oleh Adun Selat Kelang adalah satu pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang telah memilih serta terhadap jentera PAS dan Bersatu yang dengan izin Allah telah bertunggu lumus meletakkan beliau di tempatnya sekarang. Prinsip kami pastinya selari dengan prinsip permufakatan Perikatan Nasional dan kami tidak akan bersongkongkol dengan mereka yang mengabaikan prinsip dan maruah perjuangan. Yang akhir, yang keempat, lanjutan daripada semua yang telah dinyatakan di atas bagi menzahirkan rasa duka cita kami terhadap isu ini dan menunjukkan ketegasan dalam prinsip kami memelihara amanah rakyat. PAS kawasan kapar secara rasminya mendesak dan mencabar Yang Berhormat Dato' Abdul Rashid Ashari untuk meletakkan jawatan serta mengosongkan kerusi Adun Selat Kelang yang disandang serta merta bagi membuktikan segala kata-kata beliau. Bak kata pepatah, dekat dapat ditunjal, jauh dapat ditunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pengorbanan dan perjuangan kita semua. Sekian, terima kasih. Okey, ada soalan? Sila. Okey, apabila perkara ini dah berlaku, maka macam-macam cerita kita dengar sebenarnya. Okey, yang pertama, sebahagian pengundi kita sana dikata apa, kami dah sangka dah benda ni akan berlaku. Maknanya kepercayaan kepada calon tersebut ada yang telah melagu ini pada awal, namun setelah mana diputuskan calon itu oleh kepimpinan, kami dengar, kami taat dan kami lakukan kerja-kerja. Dan sepastinya pengundi-pengundi kita di Selat Kelang memang kecewa dengan apa yang berlaku ini, ya. Dan sememangnya mereka mengharapkan apabila Dato' Rashid menang di Selat Kelang, dia akan membuat satu nekat yang baru, memberikan perkhidmatan yang terbaik, bukan sekadar menjadi YB di poster dan banner, tapi turun padang bertemu dengan rakyat. Tapi ialah apa yang kita lihat pada hari ini ia sudah berlalu. Apa orang kata, nasib sudah menjadi bubur. Ya, nasib sudah jadi bubur. Maka mungkin ada hikmahnya di situ untuk kita anggap ia sebagai satu penapisan di bulan Ramadan, dan ahli-ahli kita yang ada, termasuk pengundi-pengundi kita yang ada di Selat Kelang, kita akan susun semula insya-Allah jentera kita di sana untuk kita terus melakukan misi kebajikan kepada rakyat di Dun Selat Kelang insya-Allah khususnya. Ya. Okey, kita tahu kita dalam Perikatan Nasional ini kita ada rakan-rakan bersekutu, ya, gerakan, PAS dan juga Bersatu, ya, dan masing-masing ada kepimpinan. Namun sebenarnya baru-baru ini kami ada konvensyen wakil-wakil rakyat satu Malaysia, ya. Dan alhamdulillah dalam pertemuan tersebut pengisian yang begitu cukup penting dan dekat dengan kami sebagai wakil rakyat, dan nasihat-nasihat serta amanah yang diberikan oleh kepimpinan Perikatan Nasional di peringkat tertinggi, peringkat pusat, untuk mengingatkan kami semua di bawah. Yang pertamanya, kita diangkat oleh rakyat dan ia satu amanah.
dan kita jangan khianati amanah ini. Dan yang keduanya, jangan sama sekali sama ada kita ada peruntukan ataupun tidak. Sebab rakan-rakan kita, contoh di Pahang, contoh di Melaka, contoh di Johor, ya sebagai adu pembangkang memang tak ada peruntukan sampai sekarang, tetapi mereka boleh bertahan menghadapi suasana hari-hari bertemu dengan rakyat di bawah kan, ya. Macam juga dengan Kelantan, suatu ketika dahulu memang sewaktu kita menjadi pembangkang tidak ada peruntukan, dan hari ini juga ahli parlimen pun tidak ada peruntukan. Ya, maka nasihat daripada kepimpinan kita dalam soal ini, kita kena bersabar dan kita kena kreatif sebagai pemimpin, sebagai adun, sebagai ahli parlimen, bagaimana untuk kita berdepan dengan rakyat kita di bawah yang sepastinya meminta yang bermacam-macam keperluan dari semasa ke semasa. Gunakan kreativiti kita. InsyaAllah dengan pengalaman yang mereka kongsikan kepada kami adalah kaedah-kaedahnya insyaAllah. Yang penting jangan lompat parti. Ia satu pengkhianatan kepada pengundi yang telah angkat kita sebenarnya. Okey, terima kasih. Ada soalan lain? Okey. Kalau tak ada, rasa itu kenyataan media daripada Pasukan Kawasan Kapar, dengan harapan semua penonton jelas ya dengan kenyataan ini, dan akhirnya sebagai seorang yang bertanggungjawab, saya jelas kita menyatakan kita minta supaya Adun Selak Kelang lepaskan jawatan sebagai Adun Selak Kelang bagi menghormati rakyat yang telah mengundi di sana. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Selamat buka puasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.